Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Rashidah binti Tuan Abdul Rahman, nombor matrik 278030. Hari ini saya akan membentangkan hasil tugasan saya yang bertajuk Masalah Sosial yang berlaku di Kampung Senor, Meranti, Pasir Mas, Kelantan. Pada 19 November tahun 2022, saya telah berjumpa dengan Ketua Kampung Senor secara bersemuka untuk mengetahui masalah sosial apa yang berlaku di Kampung Senor. Sebelum saya mengajukan soalan tentang masalah sosial yang terjadi di Kampung Senor ini, saya menanyakan maklumat tentang diri Ketua Kampung terlebih dahulu. Nama penuh Ketua Kampung adalah Muhammad Khaidir bin Cik Ngah atau dikenali sebagai Pak Cudir. Beliau berusia 53 tahun dan berasal di Kampung Senor. Beliau mempunyai tahap pendidikan taraf sijil SPM sahaja. Beliau telah berkhidmat sebagai Ketua Kampung selama 19 tahun yang mana ia bermula pada tahun 2004 hinggalah kini. Sebelum beliau dilantik sebagai Ketua Kampung, beliau bekerja sebagai pemandu lori yang mana membawa buah-buahan. Okey, seterusnya berbalik kepada tentang maklumat geografi kampung dan juga penduduk kampung. Mengikut maklumat yang diperolehi, jumlah penduduk Kampung Senor adalah seramai 900 orang sahaja. Antara aktiviti utama yang dilakukan oleh penduduk kampung adalah pertanian, penoreh getah. Manakala bagi pendapatan yang diperolehi oleh mereka adalah dalam anggaran RM1,000 ke bawah. Manakala bagi pendapatan yang diperolehi oleh penjawat awam adalah sebanyak RM3,000 ke atas. Terdapat 3 isu utama yang berlaku di Kampung Senor, iaitu isu penyalahgunaan ketum, isu kecurian dan juga isu merempit. Punca-punca berlaku isu sosial. Punca masalah penyalahgunaan ketum adalah mengikut pandangan bekas penagih dadah adalah untuk mengelakkan atau menggantikan daripada berasa ketagihan. Mengikut yang diperkatakan oleh Tan Kuei tahun 2011, pengambilan ketum ni boleh mengurangkan kebergantungan kepada dadah. Seterusnya, mereka yang mengambil dadah ni bertukar mengambil air ketum disebabkan harga yang murah. Yang mana harga air ketum RM10 sebotol yang seberat 1.5 liter, manakala dadah pula RM100 bagi satu tiub yang seberat 0.5 gram. Punca pengambilan ketum yang kedua adalah disebabkan oleh bertujuan perubatan. Hal ini dikatakan demikian kerana daun ketum sebenarnya boleh merawat masalah batuk, cerit-berit dan sebagainya. Tetapi kalau air rebusan itu dicampur dengan bahan-bahan lain seperti Panado, ubat batuk, ia serta diambil dalam kuantiti yang banyak, ia boleh mengkhayalkan seseorang. Punca yang seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Remaja mudah sangat terikut dengan ajakan rakan, terutamanya melakukan aktiviti-aktiviti yang negatif. Punca yang terakhir adalah sikap ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Ibu bapa sekarang suka sangat mengamalkan amalan sikap lepas tangan serta tidak mempedulikan anak-anak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut melakukan masalah sosial seperti rempit, mencuri. Seterusnya adalah intervensi ataupun program yang dilakukan bagi mengatasi masalah sosial yang berlaku. Terdapat 4 pihak yang terlibat iaitu polis, guru, ahli jawatan kuasa masjid dan juga wakil rakyat. Antara program yang dilaksanakan oleh polis adalah mengadakan kempen anti dadah. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat mengurangkan masalah sosial yang berlaku. Sebagai contoh, polis melakukan aktiviti pemantauan dan juga ronda-ronda di kawasan perkampungan dengan bantuan penduduk kampung. Seterusnya adalah pihak sekolah dengan mengadakan aktiviti yang boleh membantu pelajar bagi meningkatkan motivasi diri untuk memperolehi kejayaan. Sebagai contoh, memberi ceramah motivasi kepada pelajar. Dengan ini, pelajar dapat menarik minat mereka untuk belajar bersungguh-sungguh.
Selain itu, program yang dilaksanakan oleh jawatan kuasa masjid juga boleh membantu membendung masalah yang berlaku dalam kehidupan, yang mana ahli jawatan kuasa menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan keagamaan dan kerohanian. Sebagai contoh, memberikan ceramah tentang keburukan seorang yang melakukan jenayah. Akhir sekali adalah program yang dilakukan oleh wakil rakyat. Program yang dilaksanakan ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat. Sebagai contoh, membuat program yang boleh mendatangkan manfaat kepada penduduk kampung. Seterusnya kita pergi kepada harapan ketua kampung. Ketua kampung amat berharap bahawa masalah yang terjadi di kampung ini dapat dicegah serta tidak akan berulang kembali. Selain itu, ketua kampung juga amat berharap penduduk kampung ni boleh berubah menjadi orang yang lebih baik serta kampung Senau juga menjadi sebuah kampung yang aman dan damai. Refleksi. Seterusnya adalah refleksi. Antara intervensi yang sesuai untuk diberikan kepada penduduk kampung bagi menyelesaikan masalah yang berlaku adalah memberi khidmat nasihat. Dengan khidmat nasihat ini, seseorang individu boleh berubah menjadi ke arah baik. Cadangan intervensi yang kedua adalah mengadakan program bersama dengan bekas banduan. Sebagai contoh, bekas banduan memberi ceramah tentang keperitan yang beliau hadapi ketika di dalam penjara. Dengan ini, boleh membuka mata masyarakat supaya tidak melakukan masalah sosial. Cadangan program yang ketiga adalah membuat lawatan rumah ke rumah untuk memberikan ceramah motivasi kepada setiap keluarga. Contohnya, motivasi tentang ibu bapa ni memainkan peranan penting dalam menjaga anak-anak supaya anak-anak tu tidak melakukan masalah sosial. Pekerja sosial juga boleh memainkan peranan sebagai enabler bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pekerja sosial boleh mengenal pasti masalah yang berlaku secara teliti. Kemudian, pekerja sosial ni boleh mengatur strategi bagaimana untuk membendung masalah sosial ni yang berlaku ni secara berpanjangan ni. Seterusnya, pekerja sosial boleh bertindak menjadi sebagai pendidik. Sebagai contoh, pekerja sosial boleh memberikan maklumat tentang platform bakat besi kepada remaja yang suka merempit. Hal ini kerana platform bakat besi ini merupakan platform yang mencari remaja-remaja yang suka dalam dunia pemotoran. Dengan ini juga, apabila remaja tersebut memasuki dalam platform bakat besi, ia juga boleh menjana pendapatan mereka. Sebagai kesimpulan, setiap kawasan yang mempunyai masyarakat yang ramai penduduk sudah semestinya mempunyai masalah yang banyak. Oleh itu, bagi menyelesaikan masalah yang berlaku ni, banyak program yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan juga pihak pertubuhan badan bukan kerajaan, seperti kempen anti dadah, program di sekolah dan juga program di masjid. Dengan program yang dilaksanakan ini boleh membantu sedikit sebanyak dalam menyelesaikan masalah sosial yang berlaku di kampung Senor. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Di sini juga saya ingin memohon maaf sekiranya saya ada tersasul dan sebagainya.